ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Musi, barisan imam, barisan Nahdlatul Kuasa Masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur puji yang terbanyak tertinggi pada Allah Ta'ala kerana telah mentakdirkan kita berada di rumahnya pada ketika ini, tak lain tak bukan bagi menyatakan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan solat seperti tadi, dan insyaAllah dengan masa yang diizinkan ini kita terus bicara pagi kita hari ini. Dan saya dengar pengumuman tadi bahawa pelbagai penceramah yang berbagai latar belakang yang hadir ke sini. Ini satu anugerah yang baik, yang hebat. Kesempatan bagi tuan-tuan perempuan menimba pelbagai ilmu daripada pelbagai peringkat penceramah. Moga-moga ilmu yang belum kita dengar dapat kita dengar, teori yang belum kita belajar. Tujuannya untuk sampai kepada Allah, hal keadaan Allah redha kita dan kita redha dengan apa yang Allah bagi di dunia ini. Baik, pagi ni tuan-tuan, sebelum kita ke kitab hikamnya, kita tengok sikit buku Mutiara Indah kita ya. Pagi ni buku ni, siapa yang ambil tu hari, kita tengok sikit sebelum kita masuk ke hikam. Nanti lupa. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kita ke Mutiara yang ke berapa? Ya? Yang ketiga. Muka surat 3, Mutiara Indah yang ketiga. InsyaAllah tuan-tuan, kita bicara sikit tentang apa kata Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi daripada Syria. Katanya, kata-kata hikmah yang tinggalkan Ensiklopedia Permata Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi daripada Syria. Katanya, sesuatu yang menarik perhatian bahawa manusia itu sebaik bertaubat kepada Allah. Maksudnya, sepatut menjadi perhatian manusia ni ialah ia bertaubat kepada Allah. Taubat ni ialah kita kembali pada Allah. Sememang pun kita ni sedang perjalanan menuju pada Allah. Tak ada siapa nak nafikan. Siapa pun juga manusia, dia kena rasakan bahawa dia sedang dalam perjalanan menuju pada Allah. Itulah satu kenyataan yang benar. Sebaiknya manusia ini bertaubat kepada Allah. Tadi pun Imam sebut, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu. Apabila dia bertaubat, dalil bertaubat ni banyak tuan. Allah sebut, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepadaku dengan taubat yang bersungguh-sungguh, taubat nasuha. Kan? Orang yang bertaubat tadi, dia akan merasai satu kerehatan yang tidak dapat digambarkan.
Bertaubat ni artinya Allah ampunkan kita, ringanlah kita. Orang yang ada dosa ni seolah lori tanker yang bawa minyak yang sedang naik bukit. Beratlah tu nak naik bukit ni. Mungkin dia satu je. Kan? Apabila tangki minyak tu kosong, lajulah. Soalan macam itulah. Bila dosa ni Allah telah ampunkan, dia merasa satu nikmat, tenang, damai dan rehat ketika itu yang tidak dapat digambarkan. Macam itulah. Macam kita dalam hidup ni, kita menanggung pelbagai beban hutang. Hutang dengan insan tertentu, hutang bank, hutang kereta, hutang rumah, hutang perabot dan sebagainya. Bayanglah tuan-tuan, betapa berat. Kita kena mikir ni. Habis satu, ada lagi. Habis satu. Bila habis semua tu, tuan-tuan rasa macam mana? Tenang. Tenang tuan-tuan. Macam itulah dia. Kan? Siapa-siapa pun juga yang merasa perasaan begini, satu kerehatan, satu kelapangan, kan, maka insya-Allah Tuhan sedang menggugurkan dosa-dosa dia akibat daripada permohonan taubat tadi. Itulah harapan kita. Seolah satu bebanan gunung yang dibuang daripada batang tengkoknya, seolah terlepas daripada sedang menanggung sebuah gunung, seolah begitu. Berat sangat. Kan? Ketika mana dia melakukan maksiat kepada Allah. Ya, bila dia lakukan maksiat, berat. Beratnya, kalau kita buat maksiat malam tadi, hari ni kita tak senang hati ni. Mungkin kita sedang diburu, kita sedang dicari, kita sedang disiasat, kita sedang dikenal pasti. Maka kehidupannya kita tenang, tak boleh rehat, sentiasa lari. Dengarnya siren polis, kita dah mula takut. Macam itulah hidup ni, kan? Maka bila dia mendapat satu perasaan kerehatan, damai, tenang, itulah tanda-tanda Allah sedang terima taubat kita. Kan? Tanda-tanda orang dapat taufik. Orang dapat taufik ni tuan-tuan, di antara tandanya, dia tidaklah kosot nak melakukan kebaikan, tapi kebaikan sentiasa Allah dedahkan, bentangkan depan dia. Itu orang dapat taufik. Kan? Maknanya dia ni, contohnya hari ni nak bersedekah, ataupun dia tak adalah ada tujuan nak sedekah bagi, tak ada. Tapi bila sampai satu masa, ada saja Allah dedahkan saluran untuk dia sedekah. Orang jumpa kita, minta, "Tuan, saya pagi ni tak minum tuan, duit tak ada langsung." Allah lintaskan depan dia, dia pun sedekah. Ini kata taufik. Dia tak rancang, tapi Allah lintaskan depan dia. Tu orang dapat taufik. Yang kedua, dia ni adalah niat tak cantik, nak buat perkara tak elok lah bagi ni, tapi Allah halang dia. Contoh dia nak pergi rumah jiran, nak tanya khabar, "Suami kamu ni dah seminggu aku tak nampak. Bagaimana?" Adalah cadangan tu nak bertanya, nak bagi satu pandangan ke, ataupun suami kamu ni dah pasang lain ke apa. Dia nak bercakap bab tu lah, nak menanamkan kerisauan pada orang. Aku tengok, nampak sekali di mana entah, nampak duk sembang berdua-duaan. Contohlah, dia nak bagi gambaran ini satu, mungkin satu fitnah sebagainya, maka elok nak pergi, tetamu datang rumah. Ini taufik. Nak buat jahat, nak buat tak elok lah, berbicara halang orang, Allah halang dia, tetamu datang rumah, tak dia pergi. Macam itulah. Ini taufik tuan, tanda orang dapat taufik.
Kan? Maka di sini tuan-tuan, bila seseorang melakukan maksiat kepada Allah, di sana azab sengsara jiwa yang puncak adalah fitrah. Memang tuan-tuan. Kan? Maka sebab itu pagi ini tuan-tuan, sikit je ringkas kata-kata dia, bertaubatlah kepada Allah. Kerana ianya menghasilkan suatu perasaan yang sukar nak dinyatakan, betapa rehatnya, betapa tenangnya. Maka mudahlah perjalanan dia ke sana tanpa gangguan. Ya, itulah faedah daripada taubat tadi. Baik, kita terus dengan buku kita tuan-tuan. Baik. Yang ni kat mana cikgu? Dah bawa, lupa. Bukan surat 383 ya? Betul tak tuan-tuan? Tanah tak Haji? 383 ke 382? 3 kan? Okey. Baik tuan-tuan, pagi ini kita akan bicara satu kata-kata hikmah yang dinyatakan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Nur, cahaya iman, keyakinan dan zikir adalah tunggangan ataupun kenderaan. 3 benda. Nur, iaitu nur ni cahaya. Cahaya iman, keyakinan dan zikir. 3 perkara ini adalah kenderaan ataupun tunggangan. Itu bahasa dia lah. Baik tuan-tuan, kata-kata hikmah ni ringkas sangat, tapi sukar juga untuk dipahami. Baik, kata Syekh, Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Al-anwaru, cahaya-cahaya. Kalau nur, cahaya. Anwar ni jamak ataupun plural, cahaya-cahaya. Nur, cahaya-cahaya iman, keyakinan dan zikir itu semuanya sebagai kenderaan yang dapat menghantarkan hati manusia ke hadirat Allah serta menerima segala rahsia daripadanya. Baik, kita tuan-tuan, kita nak ke mana pun perlukan kenderaan. Mana nak main masjid ni pun perlu kenderaan. Ataupun kenderaan dia ialah jalan kaki. Kenderaan juga kan, motosikal, basikal, kenderaan kereta, motorkar, semuanya perlu kenderaan. Maka di sini kenderaan di sini ialah cahaya iman. Cahaya iman. Iman ni dia bercahaya. Kita dah terang minggu lepas, iman ni ibarat macam cerminah. Iman ni duduknya di hati. Imam Ghazali kata, tubuh badan kita ni ibarat sebuah kerajaan. Kerajaan. Rajanya ialah hati. Rajanya hati. Anggota tangan kaki itu sebagai kementerian, menteri besar lah. Oh, yang lain-lain tu bulu, mata, apa semua ni sebagai rakyat. Macam itulah. Kan. Jadi hati tadi ni sebagai raja. Hati ni lah tempat-tempat iman. Jiwa ataupun hati. Tempat-tempat iman. Khusyuk juga tadi Tuan Imam baca, qad aflahal mu'minun, telah sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un,
Itu orang-orang yang semayangnya khusyuk, jaya. Kalau semayang tak khusyuk, gagal. Artinya semayang khusyuk, jaya. Khusyuk ni kerja hati. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi pernah membaca doa ini. Mungkin tuan-tuan imam pun pernah baca. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami lindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Nampak? Khusyuk ni jalan-jalan untuk mendapat kejayaan. Kejayaan yang besar ialah di akhirat. Di dunia ialah khusyuk ni kita pertahankan daripada elemen-elemen masuk, virus yang masuk mengganggu kita. Kita pertahan. Itu khusyuk. Oleh kerana keakraban kita dengan Tuhan, kita kenal sangat dengan Tuhan, duk sibuk dengan Allah Ta'ala tu, yang lain tak masuk. Khusyuk juga berkaitan dengan ma'rifatullah. Kan? Bukan aku cadang nak khusyuk lah sembahyang ni, tak mau dia. Kan? Bersumberkan setinggi mana kita kenal Allah Ta'ala, setinggi itulah khusyuk kita. Ya? Maka khusyuk letaknya mana? Tempatnya di hati. Jadi jika hati itu, raja tu baik, maka menteri rakyat akan turut baiklah sepatutnya. Baik. Jadi kita tengok nur cahaya-cahaya iman, keyakinan dalam hati, semua dalam hati ni. Cahaya iman, keyakinan, zikir. Zikir pun ada zikir hati. Bila zikir hati tuan, mungkin berlaku ketika ramai macam ni. Kalau kita tengah belajar, tak adalah zikir gunakan tasbih, nanti orang kata riak pula. Mungkin zikir hati. Zikir hati ni ada selalu. Ketiga-tiga ni sebagai kenderaan untuk membawa hati kita sampai kepada Allah. Maksud sampai Allah ni, sehingga Allah sahajalah yang dia ingat ketika itu. Itu mana sampai. Kan? Kebenaran terbukti benarlah ketika itu. Sampai pada satu tahap, hanya yang diingatinya Allah. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, hanya Allah. Sebab tanpa Allah, semua ni takkan wujud di hadapan dia. Sampai macam tu. Sekiranya nikmat terletak menggunung depan dia, dia nampak Allah pemberi nikmat. Dia tak nampak nikmat tu, punya cintanya. Kan? Contohlah, seseorang pemuda mencintai seorang gadis yang normal belaka. Sampai satu masa hampir nak kahwin, di kemalangan, cedera, dia tetap teruskan perkahwinan walaupun isteri itu tolak. Sebab aku nak buat apa? Aku sekarang dah cedera, aku tak boleh memberi bahagian padamu, aku nak engkau. Masya Allah tuan kan, hebat tak hebat? Kan? Di situlah ujian yang paling besar tu, contoh tu. Kan? Aku nak juga. Perempuan kata tak perlu, aku tak boleh memberi kebahagiaan nanti, masalah juga. Aku nak, aku yang akan memberi. Masya Allah tuan kan. Baik. Kenderaan yang dapat menghantarkan hati kita, hati mana? Ke hadirat Allah.
Nampak tuan-tuan? Kan kita duk sebut dalam doa iftitah ataupun doa istiftah ataupun doa tawajuh, samalah. Doa iftitah, doa istiftah, doa tawajuh. Kita kata apa? Ya lillazi, aku hadapkan wajahku lillazi, kehadarat fatar samawati wal ardh, Tuhan yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Rasa macam mana kita kata gitu? Oh kan, hanifan, hal keadaan aku suka, tak ada siapa paksa. Tak ada siapa paksa. Kan? Maka sini membawa hati manusia, kata Allah, maknanya hatinya sudah sampai satu keadaan hanya Allah sajalah yang ingat. Oh, kadang-kadang kita dalam slogan kita ni, kita jaga kita, dia rasa Allah jaga kita. Oh, kita jaga kita, memang betul. Allah jaga kita, lagi tepat. Allah jaga kita selagi kita jaga agama Allah. Kan? Baik. Kita tengok apa ni mafhum ni, apa yang kita dapat fahami daripada hikmah ni. Cahaya iman yang telah sedia ada, dan keyakinan ada mau beriman. Dia tahu rukun iman, tapi keyakinan tak ada. Betul ke ni akhirat ni nanti kita hidup balik? Betul ke? Kadang ni yakin dah hancur lebur, macam mana nak hidup lagi? Dia beriman, dia percaya, tapi masih ragu, tak ada keyakinan. Yakin ni bila Tuhan nak, tak ada masalah. Orang yang dah mati ni, hancur pun, dia telah pernah hidup, contoh dah ada. Tak susah bagi Allah untuk hidup semula rupa yang serupa. Sedangkan Nabi Adam dan Hawa tidak ada contoh langsung, Allah cipta. Kan? Kadang-kadang kita ni keyakinan tak ada, percaya ada, keyakinan tak ada. Bahayalah. Segala sir, segala rahsia-rahsia dan nasihati, zikir-zikir, riyadhah ni latihan dapat membawa ke hadrat Allah yang bersifat Maha mengetahui segala yang gaib. Maka inilah sifat-sifat, inilah sifat iman yang yakin. Iman ada dan yakin. Zikir-zikir, kan, keyakinan, inilah sebagai kenderaan yang akan membawa kita sampai ke satu tahap bahawa kita ketika itu kita merasakan Allah bersama kita di mana-mana saja, sehingga dia tidak risau lagi dia ada di mana. Allah bersamaku, Allah besertaku, itu maksud sampai tu. Maka ketika itu dia tidak risau, siapa nak ambil dunia ni ambil lah, aku sudah ada Allah, aku sudah ada Allah. Menggunung hartanya hilang, aku ada Allah, Allah lebih banyak. Aku lebih yakin harta yang ada pada Allah daripada harta yang ada pada diriku. Bila keyakinan ni berbuah pada dia, tuan-tuan, Masya Allah, ketika betapa tenangnya dia, damainya dia. Kita ni mungkin sedang menuju, Tuan, jauh daripada sampai lagi, terutama saya. Tapi berusahalah membina satu keyakinan, memperbanyakkan zikir-zikir, kan. Maka insya-Allah itu sebagai kenderaan yang akan menerbangkan hati kita sampai satu tahap Allah, 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 kan. Masya Allah, tuan-tuan. Baik, yang tibar hikmah matayal qulub, tunggangan
ataupun kenderaan yang menerangkan kefahaman kehadrat Allah yang maha ghaib, juga membawa kepada matayat asrar, tunggangan atau kenderaan yang menerangkan ilmu kata Allah. Jadi mana cahaya ni dia berfungsi memberi kita nampak sesuatu. Bila cahaya iman yang bercahaya dia sudah nampak. Kadang-kadang bila sampai satu tahap dengan kebersihan jiwanya, kebersihan hatinya, seumpama betapa bersihnya cermin, maka kita berdepan dengan cermin, semua kita nampak pada muka kita. Bintik hitam yang halus, bulu roma pun kita nampak kat muka kita lantaran cermin yang bersih. Maka hati yang bersih tadi, maka Allah akan mengurniakan ilmu rahsia yang kita tidak belajar. Allah tumpahkan ilmu, dia panggil ilmu laduni. Maka ketika itu manusia sedang diberi ketahui rahsia-rahsia di sebalik kehidupan hidup dia. Seperti mana kita sebut dulu, seperti Nabi Khidir. Sehingga orang kata perbuatannya memang kejam. Dalam perjalanan beliau telah membunuh anak kecil. Sehingga Nabi Musa kata, ya Tuhan, kenapa Tuhan buat macam ni? Musa, jangan ikut aku. Kalau kau tak sabar, jangan ikut aku. Bila sampai penghujung perjalanan, Musa, mari sini saya nak terangkan. Saya bunuh budak ni sebab suatu masa bila dia wada nanti, dia akan berada di sawah pemerintahan yang kejam ketika itu. Yang raja ini kerjanya memurtadkan orang Islam, maka dia akan terlibat. Maka aku bunuh awal-awal lagi. Nampak tuan? Ini ilmu ladun ni, ilmu yang campak bagi Nabi Khidir. Kita jauh, kita yang terang berlaku pun tak boleh nak tafsir lagi, kan? Masya Allah tuan-tuan. Baik. Jadi jika anwar ini, orang sebut anwar, bukan anwar, anwar, bukan anwar, anwar, betul kan? Jika anwar itu membawa kepada kebenaran dengan cahaya hati yang bercahaya tadi, hati yang diisi iman pula memberi cahaya, maka dia akan membawa kepada kebenaran. Hidupnya sentiasa mencari kebenaran. Kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu benar. Warzuqna ittiba'ah, rezekikanlah aku supaya ikut kebenaran. Tu kita tak minta, tu imam lalu minta. Imam selalu sebut ini, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah yang benar tu benar. Warzuqna ittiba'ah, rezekikanlah aku supaya aku mampu ikut kebenaran. Masya Allah tuan-tuan. Wa arinal batila batila, perlihatkanlah kebatilan tu batil, salah. Warzuqna jitinabah, rezekikanlah kami supaya dapat menjauhkan kebatilan. Masya Allah tuan-tuan. Maka jika anwar itu membawa kebenaran, kepada mana? Maka jangan dicampurkan dengan kebatilan. Ya, yang benar jangan dicampurkan kebatilan, ya? Tapi itulah orang Melayu kata, peribahasa Melayu, tanam padi tumbuh rumput, tanam rumput tak tumbuh pula padi. Betul kan? Tanam padi tumbuh rumput. Tu dalam kebaikan yang kita buat, jaga unsur-unsur kebatilan di situ. Kita nak bersedekah, tapi tengok dulu wang dari mana yang kau nak sedekah. Kadang-kadang alah duit ringan, Ustaz, sedekah je.
Teringat yang macam mana? Kan? Tanam rumput, tanam padi, tumbuh rumput. Kadang-kadang kebajikan yang kita buat tu, jaga jangan bagi campur kebatilan. Tapi dalam padi confirm dia akan tumbuh rumput. Tapi tanam rumput belum pernah tumbuh padi. Cikgu mari kan? Jagalah tu. Kan? Jaga yang tu. Di mana ada di antara kebatilan tersebut ialah melihat nafsu. Dia melihat dengan mata nafsu. Kan? Dari sudut kurang dan sempurna. Jadi nafsu ni kita pun tahu. Innan nafsa la am'aratum bisu'. Nafsu ni kerja dia mengajak kepada su', kejahatan. Tengok juga penglihatan kita mana tu. Seorang ulama dia kata, kalau aku ni diberi dua pilihan, aku diberi masuk syurga, aku diberi sembahyang 2 rakaat, kau nak ambil yang mana? Kalau kita masuk syurga lah, saya akan pilih sembahyang 2 rakaat. Sebab masuk syurga itu adalah kegemaran dari nafsu. Aku sembahyang 2 rakaat, aku bersama Tuhanku. So, mulia lagi sembahyang 2 rakaat. Pada dia, kalau kita masuk syurga lah Tuhan. Syurga itu adalah kegemaran nafsuku. Aku sembahyang 2 rakaat, aku bersama Tuhanku. Masya Allah tuan-tuan kan. Hebat mereka-mereka ni. Baik. Syekh Al-Buti sikit lagi berkata, boleh jadi maksud rahsia-rahsia ni di ujung kalam wal asrar, sir ni rahsia, asrar ni rahsia-rahsia. Rahsia ni benda yang kita tak tahulah. Tak susah bagi Allah untuk mendedahkan rahsia kepada kita. Macam kita cerita tadi lah. Kan? Budak kecil dibunuh, sedangkan 30 tahun ke depan dia akan hidup, maka dibunuh dulu. Kan? Boleh jadi maksud rahsia-rahsia pada hikmah ini, asrar ni, ialah perjanjian yang lama pada masa alam arwah, lagi seperti firman Ta'ala. Kan? Apa dia tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna am taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Syekh Buti ni dia berkata boleh jadi, boleh jadi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Kan? Ni alam arwah dulu. Kan? Mereka jawab, betul, bala, betul, engkau tu Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami anak Adam adalah orang yang lengah terhadap ini. Mana pengakuan ini sepatutnya di hari roh, di alam roh lagi kita mengaku, tak maulah di hujung kehidupan kita nanti kita menyimpang ke lain. Dulu kita mengaku dah, kaulah Tuhanku. Sampai satu masa oleh kerana gelombang ujian hidup ni dia beralih, maka takut juga. Maka sebab seolahnya kita doakan awal akhir kita biarlah serupa. Kan? Manusia ni kadang tuan, ada yang lahir Islam mati kafir tahu. Ada lahir kafir mati Islam. Ada lahir Islam mati Islam. Ada lahir kafir mati kafir. Kesudahan kita tidak tahu. Kita hanya berdoa. Sebab tu kita amat perlu kepada hati jiwa ni yang mendukung cita-cita tadi.
untuk sampai pada Allah dengan hal keadaan Allah redha pada kita. Ya, ini perlu kita jagalah. Jadi ni sikit lagi tuan-tuan kan, saya rasa saya nak simpulkanlah. Kita nak simpulkan. Jadi kesimpulannya ni tuan-tuan, apabila nur ilahi, nur daripada ilahi, jangan kata nur ilahi ni Tuhan tu ada cahaya, cahaya daripada Tuhan keluar, tak. Bila nur ilahi ni maknanya ilmu, pengetahuan yang Allah campak dalam jiwa kita. Apabila nur ilahi dilimpahkan ke dalam hati kita, maka ia menjadi jalan atau kenderaan untuk bawa kita kepada tujuan, sehingga betul-betul melihat ketika itu kebesaran Tuhan, tak nampak yang lain dah kan. Itu sebenarnya tuan-tuan yang kita nak simpulkan pagi ini. Jadi moga-moga tuan-tuan Allah anugerahkan kita suatu pengetahuan yang kita tak menuntut pun, tapi Allah anugerah. Ataupun kita belajar sikit dapat banyak kan? Belajar sikit dapat banyak kan? Itu juga anugerah Allah Ta'ala. Kita ni berbagai-bagai level lah tuan-tuan dalam ilmu. Ada orang hatinya sudah sampai macam tadi, dia tak nampak semua dah, yang nampak Allah Ta'ala je. Ada yang Allah Ta'ala ni tenggelam ketika tertentu aja kan. Sebab tu perdebatan antara Asy-Syafi'i dengan Al-Maliki. Maliki ni guru dia. Syafi'i kata, dia kata, tuan guru, kita rezeki kena berusaha, kena cari. Tidak macam mana nak datang rezeki. Imam Malik kata, aku tak nak cari, aku nak tunggu je rezeki. Sebab kadang-kadang tak cari pun dapat. Jadi dia tak setuju lah. Kan kita kena usaha rezeki ni. Imam Malik kata, saya tak nak usaha nak. Kau pergi dia cari, aku nak tunggu sini. Dia pun pergi cari. Dengan pergi ladang anggur, tolong kutip buah anggur apa semua. Habis sampai petang tu orang bagilah upah sekarung. Dia pun bawa balik jumpa Imam Malik. Dia kata, tuan, sabar betul. Betul tak saya? Betul tak saya? Nanti kita awaknya lah. Saya pergi cari. Nampak dapat? Tuan nak dapat? Tuan sila makan. Dia pun makan. Makan rezeki tu. Makan ketawa. Tuan, makan lagi. Tawa. Sabar betul. Imam Malik kata, tengok, saya mana pergi cari pun dapat makan. Betul juga kata Syafi'i. Dia tok guru. Tengok saya tak pergi cari pun dapat makan. Makan dulu pada Syafi'i lagi. Mana dua-duanya betul lah. Dua-duanya betul. Syafi'i yakin rezeki kena cari. Dia ni bukan tak yakin, tapi dia nak tengok mana rezeki kena cari. Ada kala rezeki ni dah datang aja pun ada kan. Jadi macam itulah iman tuan-tuan. Ada orang usaha tapi tak mau juga. Ada orang, ya Allah, Allah anugerahkan dalam hati dia terus bersinar aja. Masya Allah, saya tak sangka dia tu dulu teruk. Macam mana boleh jadi orang baik macam dia nya? Kan, nampak kan? Setengah orang tu, anak bapak dia, mak dia ustazah, orang alim, tapi anak tak mau jadi. Yang ni tak ada lah, biasa. Tapi Allah angkat dia. InsyaAllah tuan-tuan kan. Jadi kita mohon Allah Ta'ala anugerahkanlah kita cahaya iman, nurul iman, supaya dengannya kita akan sampai ke tempat yang kita tujui, menjadi hamba yang Allah redha kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu tuan-tuan, pagi ini jadi kita habis dah. InsyaAllah kita datang
Hikmah 54 ada kaitan sangat dengan cahaya yang kita terang pagi ni. Belum lengkap lagi tuan-tuan. Ini kita akan lengkapkan dalam hikmah yang ke-54 nanti. Sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah kita bertemu lagi di lain kali. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.